Meraih kecemerlangan TV selama 50 tahun. Pada 15 Februari 1963, stesen televisyen Singapura pertama, Television Singapura, dilancarkan di Dewan Memorial Victoria. Pada hari bersejarah itu, rakyat Singapura menyaksikan siaran televisyen monokrom pertama melalui 17 set televisyen yang diletakkan di hadapan 500 tetamu, termasuk mantan Menteri Budaya J.S. Rajaratnam. Beribu orang juga menonton siaran sulung selama 1 jam 45 minit itu di Queen Elizabeth Walk dan di 52 pusat komuniti di sekitar negara. Program pertama adalah sebuah dokumentari 15 minit TV Looks at Singapore, diikuti dengan program Heckle and Jekyll, Dickie Duck, Berita Inggris, Hancock's Half Hour dan Rambaian Malaysia. Pada waktu itu, hanya 2,400 keluarga yang mampu memiliki set televisyen dan menonton dengan selesa di rumah mereka sendiri. Berita jam 8 malam dibawakan oleh House Brand Curry Powder and Spices. Memberkaya santapan anda sejak 1958. GPC Kesihatan bentangkan saranan bagi pastikan kos jagaan kesihatan kekal termampu. Jumlah bayi yang dilahirkan tahun ini sama seperti 2012, dasar pro keluarga pemerintah dipercayai sebabnya. Sekatan pinjaman hartanah jejas jualan rumah privat bulan Julai, jumlahnya merosot lebih 60%. Salam sejahtera. Berita utama kita malam ini, saudara. Jawatan Kuasa Parlimen Pemerintah bagi Kesihatan telah menyampaikan 4 saranan kepada pemerintah untuk menjadikan kos jagaan kesihatan di sini lebih berada dalam kemampuan rakyat. GPC itu yang dipengerusikan Dr. Lampin Min telah menghabiskan masa berbulan-bulan untuk mengumpulkan maklum balas dari para penduduk, karyawan jagaan kesihatan dan pekerja sosial. Rakyat Singapura sangat prihatin tentang kenaikan kos jagaan kesihatan. Bahkan isu itu antara 3 keprihatinan utama yang ditimbulkan dalam sesi-sesi perbincangan Singapura Kita. Saranan yang dibentangkan oleh GPC bagi kesihatan itu tertumpu kepada 4 bidang utama. Pertama, memastikan mereka yang sakit mendapatkan rawatan di tempat yang betul. Di bawah sistem sekarang, ramai yang memilih untuk menggunakan khidmat jagaan kesihatan akut seperti dimasukkan ke hospital. Sebabnya, penggunaan Medisave yang terhad bagi khidmat jagaan masyarakat dan sosial. Maka itu, GPC Kesihatan menyarankan gabungan lebih baik bagi semua khidmat jagaan yang disediakan. Saranan kedua ialah menangani kos jagaan kesihatan yang meningkat. Pada tahun lalu, indeks harga pengguna bagi jagaan kesihatan naik 5,5%. Oleh itu, GPC mahu senarai ubat biasa diluaskan meliputi lebih banyak ubat dan kerap disemak. Ia juga mahu maklumat seperti bayaran hospital dan profesional dikongsi bersama penduduk bagi memudahkan mereka membuat perbandingan tentang kos perubatan. Satu lagi saranannya ialah memperelok rangka kerja 3M, iaitu Medisave, Medishield dan Medifund. Had Medisave yang boleh digunakan sekarang menyebabkan ramai pesakit terpaksa menokok secara tunai untuk membayar bil perubatan mereka atau tangguhkan rawatan kerana tidak mampu. GPC Kesihatan mahu supaya penggunaan Medisave dilonggarkan dalam 2 cara. Pertama, membenarkan Medisave digunakan bagi membiayai kos pemeriksaan kesihatan, prosedur pergigian yang penting serta beberapa jenis terapi seperti fisioterapi. Kedua, had penggunaan Medisave disimak secara kerap sejajar dengan kos perubatan lebih tinggi. Jumlah yang boleh digunakan juga berperingkat-peringkat dengan anggota lebih tua dibenarkan menggunakan jumlah lebih besar. Berhubung Medishield pula, pihak GPC mahu memastikan ia kekal relevan dan berguna bagi rakyat yang tidak mampu membayar premium mereka. Akhir sekali, GPC mahu skim bantuan kesihatan masyarakat atau CHAS dilanjutkan kepada semua rakyat Singapura dan pesakit kronik. Sekarang ini ia hanya meliputi keluarga berpendapatan rendah dan rakyat yang berusia lebih 40 tahun. Ia juga mahu lebih banyak doktor GP disertakan ke dalam skim tersebut selain proses permohonan yang lebih mudah dan selaras. Kementerian Kesihatan sedang mengkaji saranan-saranan GPC itu.
MOH juga menyatakan banyak semakan yang sedang dilakukan terhadap dasar-dasar yang ada sejajar dengan apa yang diutarakan. Salah satunya mengenai MediSave, Medifund dan MediShield. Rangka kerja 3M itu akan diperhalusi lagi. Itulah antara yang dikongsi Setiausaha Parlimen Kesihatan Dr. Faishal Ibrahim dalam wawancara khas dengan pihak kami menjelang rapat Hari Kebangsaan hujung minggu ini. Isu penjagaan kesihatan seringkali menjadi salah satu agenda dalam pelbagai perbincangan termasuk sesi-sesi bertemu para penduduk. Ramai mahukan jaminan daripada pemerintah bahawa mereka mampu untuk mendapatkan khidmat jagaan kesihatan yang diperlukan. Namun apa yang diinginkan ramai bukanlah subsidi yang terlalu besar ataupun sistem kesihatan percuma kerana mereka bimbang ini boleh menyebabkan masyarakat mengambil sikap sambil lewa terhadap keadaan kesihatan mereka. Ada yang mengatakan kalau tidak ada tanggungjawab ini tidak dikongsi, mereka tidak akan merasakan ini adalah satu perjalanan bersama dengan pemerintah. Jadi saya gembira melihat bagaimana tanggungjawab ini boleh dikongsi dan komponen tunai yang dibayar oleh warga Singapura, mereka mahukan rendah, saya faham. Dan mereka mahukan juga di mana skim-skim ini memberi lebih banyak ruang kepada mereka untuk pergi mendapatkan pertolongan jika mereka memerlukan pertolongan dari segi isu kesihatan. Para pengamat juga berkata penekanan terlalu besar tidak seharusnya diberikan terhadap komponen co-payment ataupun pembayaran bersama. Komponen itu bertujuan menggalakkan setiap orang mengambil berat soal menjaga kesihatan mereka. Namun kos jagaan kesihatan telah meningkat begitu cepat dibandingkan dengan keupayaan individu untuk membayar dan menabung bagi kesihatan mereka. Dan melihat isu-isu ini memberikan jaminan dan juga memberikan ketenangan jiwa, fikiran kepada masyarakat Singapura. Jadi kami sedang memikirkan isu-isu ini dan kami sedang memikirkan bagaimana kami boleh memperhalusi isu-isu seperti subsidi, meningkatkan jumlah subsidi dan juga wadah 3M, MediSave, MediShield dan Medifund, di mana kami mahu memperhalusi supaya apa yang dibayar oleh seseorang itu dari segi kos komponennya rendah. Dr. Faishal juga memberi penghargaannya kepada mereka yang terlibat dalam sesi-sesi perbincangan Singapura Kita kerana ia merupakan wadah dua hala yang membolehkan orang ramai memahami isu-isu penting seperti kesihatan dan perumahan. Jumlah bayi yang dilahirkan di Singapura tahun ini dijangka hampir sama seperti tahun lalu. Ia dipercayai ada kaitan dengan pakej perkahwinan dan keibubapaan yang lebih baik dilaksanakan pada awal tahun ini. Menurut para pengamat, pakej itu menegaskan lagi komitmen negara terhadap kehidupan berkeluarga. Lebih 19,500 kelahiran dicatatkan dalam 6 bulan pertama tahun ini. Jumlah itu hampir sama dengan kira-kira 20,000 kelahiran yang dicatatkan dalam tempoh yang sama tahun lalu. Bilangan pasangan suami isteri yang mempunyai anak kedua atau ketiga juga agak stabil. Secara keseluruhan, lebih 42,600 bayi dilahirkan tahun lepas, didorong oleh faktor tahun naga yang dianggap bertuah dalam masyarakat Cina. Bagi menambah lagi jumlah kelahiran, pemerintah telah memperkenalkan sejumlah langkah baru di bawah pakej perkahwinan dan keibubapaan yang lebih baik bernilai $2.3 bilion pada Januari tahun ini. Divisyen Penduduk dan Bakat Nasional menyatakan sejak tahun 2001, pakej itu telah membantu keluarga-keluarga lebih 350,000 kanak-kanak. Jumlah penjualan rumah privat baru di sini dijangka merosot sekitar 63% pada bulan lalu. Para penganalisis hartanah berkata kejatuhan besar itu sebahagiannya disebabkan oleh sekatan baru terhadap pinjaman hartanah yang berkuat kuasa 29 Jun lalu. Berdasarkan perangkaan awal URA dan SRX, agensi hartanah Propnex menyatakan sebanyak 664 unit rumah privat baru tidak termasuk kondominium eksekutif dijual bulan lalu. Jumlah itu jauh lebih rendah daripada 1,806 unit yang dijual dalam bulan Jun.
Kemerosotan besar itu antara lain disebabkan kurangnya jumlah projek rumah baru yang dilancarkan pada bulan lalu. Namun faktor utamanya adalah pelaksanaan rangka kerja Nisbah Jumlah Bayaran Hutang atau TDSR sejak hujung Jun lalu. Ia menyebabkan proses meluluskan pinjaman mengambil masa lebih lama. Pakar hartanah menambah, ada pembeli yang mengambil kesempatan dalam tempoh lebih lama itu untuk mengubah fikiran mereka. Bagi bulan ini, penjualan rumah-rumah privat juga dijangka lemah kerana faktor perayaan bulan ke-7 kaum Cina. Namun pasaran dijangka lebih rancak bulan depan apabila lebih banyak projek dilancarkan. URA akan mengumumkan data penjualan rumah privat baru bagi bulan Julai pada Khamis ini. Saudara, seorang lelaki 52 tahun menjadi korban kelima demam denggi di negara ini. Juga dalam berita selepas ini, mungkinkah ubur-ubur kecil ini kunci rahsia untuk kekal muda? Didn't eat rice Cara lazat menambah tenaga. Nasi ayam roaster KFC baru. So good. Zana ni tak boleh cakap sikit pasal Kak Ita. Ada je yang Mama nak sebelahkan dia. Kalau kesilapan orang lain, senang nampak. Cuba kalau kita ambil cermin tu letak depan muka kita, tengok diri sendiri, mesti ada silap punya. Apa Kak Ita buat dengan Mama? Wait, fulus. Jadi, Mama tak dapatlah beraya dengan Ita ya. Apa hak engkau nak halau aku? Ini pun rumah mak bapak aku lah. Saksikan telemovie khas Hari Raya, Raya Bersama. Esok 8:30 malam hanya di Suria. Annie! In the next episode of Mazed Up, That looks like the 1974 World Cup. what if you could travel back in time? Mine, Danny. Run away with some girl. Impossible. Be careful what you wish for, because you might just get it. You! He's the one, Danny. Remember, you could be the next winner this week. Then let's do it. Mazed Up, every Thursday 8:30 p.m. and Saturday 12:30 p.m. Reja hidupku, kini kembali kita bersama. Tak kira bangsa, walaupun zaman sudah berubah. Kita masih yang sama, kita masih lagi sehati dan sejiwa. Salam Idul Fitri. Ojo delok ning Buri, delok Rian. Akhirnya Abang Cik Budi. Ya, bos sekalian. Yang dia mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Ingat, jangan pandang belakang. Dari kami, Dinar ID Wi-Fi Easy. Terima kasih kerana masih bersama kami. Satu lagi kes kematian akibat demam denggi di negara ini. Lelaki Cina berusia 52 tahun itu merupakan pesakit kelima mati kerana denggi. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Kesihatan dan Agensi Sekitaran Kebangsaan menyatakan lelaki itu tinggal di Corporation Walk. Beliau pertama kali mendapatkan rawatan di Poliklinik Jurong pada 29 Jun lalu setelah demam 2 hari. Lelaki itu datang lagi ke poliklinik tersebut pada 4 Julai kerana masih demam dan dirujukkan ke Jabatan Kecemasan Hospital NUH. Pada hari yang sama, beliau dimasukkan ke unit jagaan rapi. Beliau dikesan mengalami sindrom kejutan denggi. Keadaannya bertambah baik selepas menjalani dialisis dan terapi sokongan tetapi masih serius kerana jumlah darah yang rendah. Namun keadaannya menjadi lebih buruk selepas mengalami pneumonia pada Ahad lalu dan beliau meninggal dunia hari ini. MOH dan NEA menyatakan tempat tinggal pesakit itu dalam satu kelompok 3 kes denggi.
Dan masih mengenai denggi, saudara, sebuah badan dalam agensi A*STAR telah menemui satu strategi baru bagi mencegah virus penyakit itu daripada terus merebak di dalam tubuh orang-orang yang telah dijangkitinya. Penemuan sekumpulan saintis itu mungkin dapat menghasilkan vaksin denggi pertama di dunia yang boleh memberi perlindungan penuh terhadap keempat-empat jenis virus penyakit itu. Virus denggi memerlukan sejenis enzim yang dikenali sebagai MTAS untuk mengubah bahan genetiknya secara kimia agar tidak dapat dikesan sistem daya tahan tubuh. Namun dalam kajian mereka, para penyelidik itu mendapati dengan memasukkan sejenis genetik mutasi bagi melumpuhkan enzim MTAS virus denggi, sel-sel yang sudah dijangkiti virus MTAS yang lebih lemah itu akan serta-merta dianggap bahan asing. Hasilnya, satu tindak balas yang kuat dari sistem imun akan tercetus. Dalam masa yang sama, virus yang sudah bertukar itu tidak dapat lagi merebak di dalam tubuh pesakitnya. Pihak polis telah dapat menjejaki ibu kepada bayi yang ditinggalkan di lobi lift Khamis lalu. Wanita berusia 28 tahun itu kini membantu siasatan polis. Bayi perempuan ini ditemui seorang pejalan kaki di sebuah blok flat di Serangoon Central. Semasa ditemui, bayi berusia kira-kira seminggu ini dalam keadaan sihat. Dia berpakaian putih dan dibalut dengan kain berwarna biru muda serta selendang hitam. Satu puting juga ditemui bersamanya. Seorang duta hak asasi kemanusiaan PBB kini dirahain bagi menyiasat ketegangan kaum dan agama di wilayah barat Myanmar itu. Lawatan 11 hari Encik Thomas Ojia Quintana ini disambut dengan bantahan. Para penunjuk perasaan membawa spanduk-spanduk menuduhnya berpihak kepada kaum Rohingya dan penghasut. Namun, Encik Quintana menegaskan tujuannya tidak lain daripada mahu melindungi para penduduk Rakhine. Kedatangan Encik Quintana berlaku sehari selepas polis Myanmar melepaskan tembakan ke arah penunjuk perasaan yang mendesak pihak berkuasa menyerahkan jenazah seorang nelayan etnik Rohingya. Seorang terbunuh manakala 10 lagi cedera dalam kejadian tersebut. Ketegangan antara para penganut Buddha dan Rakhine dengan kaum Rohingya yang beragama Islam telah berlarutan sejak lebih setahun lalu. Lebih 250 orang terbunuh, kebanyakannya penduduk minoriti Islam. Lagi 140,000 dipaksa meninggalkan rumah mereka. Taufan Utor kini semakin kencang sedang ia bergerak ke selatan China setelah menimpahkan kemusnahan besar di Luzon, Pulau Utama Filipina. Sekurang-kurangnya 3 orang mati dan 11 nelayan hilang. Mangsa-mangsa itu mati dalam banjir kilat dan tanah runtuh berpunca daripada Taufan Utor. Sekencang 200 km sejam, Taufan Utor juga meranapkan sejumlah rumah, sekolah dan ladang. Beberapa bandar pula terputus hubungan selepas laluan-laluan utama tertutup, pokok-pokok yang tumbang, tanah runtuh dan limpahan air sungai. Usaha menghantar bekalan ke kawasan yang terjejas menjadi lebih sulit kerana bekalan elektrik dan telekomunikasi terputus. 7,100 keluarga dipindahkan dari zon bahaya. Selepas Filipina, Utor dijangka melanda bahagian darat wilayah Guangdong, China pada malam esok. Saudara, sejak sekian lama manusia berusaha mencari rahsia untuk kekal muda dan abadi. Seorang saintis Jepun percaya rahsia itu mungkin ada pada sejenis ubur-ubur yang kecil. Ubur-ubur ini dipanggil Turritopsis nutricular tetapi lebih dikenali sebagai ubur-ubur abadi. Saiznya begitu kecil hingga akan sukar dilihat dengan mata kasar. Ubur-ubur ini yang dewasa hanya sebesar 4 mm. Profesor Kubota Shin yang telah mengkaji ubur-ubur ini sejak tahun 1976 mendapati ia boleh menterbalikkan proses penuaan. Ini bermakna ubur-ubur dewasa boleh kembali ke peringkat awalnya. Proses itu terangsang apabila ubur-ubur mengalami sebarang bentuk tekanan seperti kecederaan. Dan proses ini boleh berlaku berulang kali tanpa batas. Lantaran itu, Profesor Kubota percaya keajaiban ini boleh diamalkan kepada manusia untuk terus kekal muda. Pasukan negara sudah bersedia untuk menghadapi Oman esok. Ikuti penilaian jurulatih Bernard Stange dalam berita selepas ini.
Saya Ina Sultan ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pelanggan saya dan kami sekeluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Bersatu dalam cabaran, bersatu dalam inovasi, mengasah minda dan menduga fizikal. Siswa dari dua negara, negara Brunei Darussalam dan Singapura. Kini 2013 di negara Brunei Darussalam. Saksikan Ekspedisi Siswa 2013. Jumaat 16 Ogos 8.30 malam hanya di Suria. Shakuntala's Food Palace, mahligai hidangan South India yang halal. Suasana hebat sehingga menawan bintang-bintang Bollywood. Yay! Say shala shala, Maria say shala. Abuji, hey hey hey, welcome to Shakuntala. I have a special. Apa mau pilih? Sedap gila, tak boleh angst. Show Interior mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Pastikan bersama kami dalam urusan hartanah anda. Ketenangan anda kecemerlangan kami. Jom cemerlang, hati tenang. Ha 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 ha. Kami teruskan berita dengan laporan saham. Bursa Singapura ditutup tinggi hari ini kerana ekonomi China menunjukkan tanda-tanda dalam keadaan stabil. Indeks ST menokok 11 mata. Impian seorang anak Melayu saudara untuk menjadi seorang usahawan hampir menjadi nyata apabila beliau berjaya memenangi hati para pengadil dalam satu pertandingan keusahawanan petang tadi. Dipanggil Startable, program anjuran bersama Pusat Tekno-Usahawan Nanyang NTU dan ITE ini bertujuan menggalak sifat keusahawanan di kalangan pelajar ITE. Peristiwa mengerikan melihat seorang pengayuh basikal terbujur di jalan raya mendorong Anwar Hassan untuk mencipta sebuah alat membantu para pengayuh basikal sepertinya. Saya mendapat inspirasi untuk membuat device ini apabila saya sedang mengayuh basikal saya di 4 pagi malam dan saya menyaksi sesuatu kemalangan dan sejak hari itu saya hendak membuat sesuatu alat atau device untuk semua cyclist. Sarung tangan yang dilengkapi lampu LED ini boleh digunakan oleh para pengayuh basikal untuk memberi isyarat hendak membelok atau bertukar lorong jalan. Setiap pemenang menerima geran sehingga $10,000 untuk melaksanakan idea perniagaan mereka. Seorang lagi pelajar Melayu yang berjaya masuk ke peringkat akhir ialah Muhammad Afandi. Dia mahu memasarkan seni lukisan batik yang diterapkan pada rekaan baju. Kerana batik ini adalah satu tradisi Melayu yang telah hampir pupus di Singapura, tetapi saya sebagai satu anak Melayu Singapura, saya ingin membangkitkan tradisi ini dan modernasikan kepada anak-anak Melayu sekarang. Kesemuanya, 12 kumpulan pelajar ITE menyertai pertandingan ini. Ini merupakan kali pertama NTU bergabung dengan ITE dalam mengembangkan semangat keusahawanan di kalangan pelajar ITE. Persatuan Peniaga Kenderaan Singapura SVTA menemui penguasa kewangan Singapura MAS pagi tadi meminta supaya disemak peraturan sekatan pinjaman untuk membeli kereta terpakai. SVTA mewakili kepentingan lebih 400 peniaga kereta terpakai di sini. Ia mencadangkan supaya para pembeli kereta terpakai dibenarkan meminjam sehingga 80% daripada harga kereta dan membayarnya sehingga 8 tahun. Di bawah peraturan sekarang, para pembeli kereta baru dan terpakai hanya boleh mendapatkan pinjaman sehingga 60%, manakala tempoh pembayarannya tidak lebih 5 tahun.
Setiausaha Kehormat SVTA berkata pasaran kereta terpakai kini terjejas teruk. Ramai peniaganya mengalami kejatuhan perniagaan sekurang-kurangnya 50%. Saudara Jurulatih Bola Sepak Negara Ben Stangga berkata pasukannya sudah bersedia untuk menghadapi Oman dalam perlawanan kelayakan Piala Asia esok dan mendapat keputusan yang positif. Perlawanan itu akan dipantau dengan teliti kerana ia yang pertama bagi Stangga sejak menjadi jurulatih Singapura pada Mei lalu. Berdasarkan perkiraan di atas kertas, Oman lebih baik daripada pasukan Singa. Dalam senarai dunia, Oman di tempat ke-95, manakala pasukan Singapura di tangga 155. Para pemain Oman tiba seminggu lebih awal untuk menyesuaikan diri dengan padang tiruan di Stadium Jalan Besar. Bagi pasukan Singapura, bermain di padang sendiri memang satu kelebihan. Namun jurulatih Stangga juga berharap rasa yakin yang telah ditanamkan di dalam diri anak-anak buahnya akan menghasilkan kemenangan. Singapura perlu menang esok untuk terus mara setelah kalah 4-0 dalam perlawanan pertama menentang Jordan pada Februari lalu. Walaupun pasukan kami telah mengadakan banyak pertukaran dalam segi permainan ataupun pemain, tapi jurulatih Coach Ben amat percaya kepada pemain-pemainnya dan amat confident yang pemainnya akan menunjukkan prestasi yang bagus dengan Oman. Perenang negara Joseph Schooling menyertai murid-murid Sekolah Tinggi Maristella menghadiri sesi pendidikan marin yang pertama di Taman Kehidupan Marin hari ini. Ia sebahagian daripada program pendidikan marin untuk murid-murid sekolah rendah yang dilancarkan Pusat Peranginan Resorts World Sentosa. Salah satu daya tarikannya, murid-murid berpeluang mendekati dan memberi makan kepada ikan pari sambil menimba ilmu. Pemahaman tentang hidup-hidupan laut ini perlu kerana Singapura merupakan sebuah negara pulau. Akhir sekali saudara, kami bawakan hadiah istimewa seorang penggiat seni pasir tempatan sempena ulang tahun Singapura ke-48. Menerusi hasil karyanya ini, Lawrence Koh ingin menunjukkan erti menjadi anak watan Singapura menerusi kacamata nenek beliau. Lawrence mengambil masa hampir sebulan untuk menghasilkan catatan istimewanya ini. Beliau mula berjinak-jinak dalam seni pasir ini sekitar 7 tahun lalu. Lawrence mahu memberi inspirasi kepada para penonton supaya meluangkan masa untuk generasi lebih tua dan menimba pengalaman mereka. Ikuti terus karya yang dihasilkan untuk tujuan murni ini. Sekian dan salam hormat. Perdana Menteri Lee Hsien Loong akan menyampaikan ucapan rapat Hari Kebangsaan di Ibu Pejabat ITE dan College Central Ahad ini. Ucapan beliau akan disiarkan secara langsung pada 6.45 petang. Encik Lee akan berucap dalam bahasa Melayu diikuti Mandarin. Perdana Menteri kemudian akan menyampaikan ucapan dalam bahasa Inggeris pada 8 malam. Anda juga boleh menonton siaran secara online di alamat berikut. Ni tak boleh cakap sikit pasal Kak Ita. Ada je yang Mama nak sebelahkan dia. Kalau kesilapan orang lain, senang nampak. Cuba kalau kita ambil cermin tu, letak depan muka kita, tengok diri sendiri, mesti ada silap punya. Apa Kak Ita buat dengan Mama? Wait, fulus. Jadi, Mama tak dapatlah beraya dengan Ita ya. Apa hak engkau nak halau aku? Ini pun rumah mak bapak aku lah. Saksikan telemovie khas Hari Raya, Raya Bersama. Esok 8.30 malam hanya di Suria. Assalamualaikum, Dek. Abang Hari. Lelaki yang tak ada cita-cita, tak pandai rebut peluang, takkan berjaya. Diam! Diam! Aduh, anak ni malu. Anak tolong, anak. Ya
kena cabul kat sana. For the first time in Singapore, Hanya Padamu. Watch this series and many more on Toggle. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Hai, saya Sezali ingin mengucapkan semua penonton Suria selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Suria, sinar keceriaan anda. Waktu kita masih muda tu, mungkin tulang kita agak tebal. Tapi bila dah berusia ni, mungkin agak tipis dan... Berlari daripada Kuala Lumpur ke ni? Berlari. Tidak ada kecederaan yang serius lah. Cuma seperti patah hidung 3 kali. Tak serius ya? Penyakit tulang yang sering melanda adalah penyakit osteoporosis. Saksikan musim baru Maintain Isnin 8.30 malam hanya di Suria. Pesta Raya kembali lagi dan anda berpeluang untuk ikut serta. Anda hanya perlu menjawab satu soalan mudah untuk memenangi sepasang tiket ke acara-acara berikut. Jangan tunggu lagi. Ayo lungsuri cinemesen.com/Suria untuk keterangan lanjut. Wira Songkrannya berjaya menewaskan harimau jadian. Ini dia jago handalan Saleh Yaakob.